Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam rancangan Borak Sekejap bersama kami di Pang Pindia. Dan pada hari ini kami membawakan tetamu jemputan iaitu Yang Berhormat Exco Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Sabariah Saidan. Terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, terima kasih juga kerana sudi datang ke kawasan Guai, kawasan saya. Okey Datuk, untuk rancangan hari ini kita nak mengenalkan Datuk. Siapa Datuk? Boleh Datuk kenalkan diri Datuk? Siapa Datuk? Okey, Wani, terima kasih juga tim Pahang Media kerana sudi hadir ke Bera pada pagi ini. Jumaat ni satu Jumaat yang berkah lah. Mungkin pertama kali ke datang ke Bera? Tak. Bukan pertama kali tu. Alhamdulillah. Okey, seperti yang semua sedia maklumlah, saya memang berasal daripada Bera, Guai, dulu, kini dan selamanya. Daripada kecil sehingga umur dah hampir 60 ni, memang saya di Guai lah khasnya. Dan itulah, alhamdulillah, penglibatan saya di dalam politik ni pada peringkat awalnya tidaklah secara serius. Saya cuma ketua wanita cawangan. Kemudian saya, semua tahu bila ketua wanita cawangan tu tidak memainkan peranan yang sangat penting untuk masyarakat setempat. Selepas tu rezeki saya bekerja dengan Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob. Sehingga kalau tak silap saya sudah 18 tahun saya bersama beliau. Jadi dengan pengalaman tersebutlah saya membawa kepada sekarang. Dan sangat berterima kasihlah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Ahli Parlimen Bera. Datuk boleh kongsikan dengan penonton semua latar belakang pendidikan Datuk, macam mana tu Datuk? Okey, saya kalau ikut pendidikan akademik saya tidak setanding dengan orang lain. Jadi saya pun bila dicalonkan sebagai adun, saya pun pendidikan akademik saya kurang. Tetapi alhamdulillah pengalaman dalam bidang politik tu mungkin ada sikit sebanyak, dan itulah yang saya bawa bersama. Saya memang dilahirkan, dibesarkan di Kampung Tok Langit, tempat saya tinggal sekarang. Lepas tu saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Duran Tawar sehingga darjah 6. Tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 saya di Sekolah Menengah Kebangsaan Mengkarak. Dan tingkatan 6 atas dan 6 rendah saya di Sekolah Menengah Abu Bakar Temeloh. Dan kemudian saya senyap, saya nak tahu belajar pun mungkin dalam keadaan pada masa itu dengan keuangan yang kurang membantu, saya berehat daripada belajar. Bukan saya tak berminat, memang saya sentiasa ada minat untuk menyambung pelajaran. Dan rezeki nak kahwin, saya kahwin, kemudian saya ada anak. Jadi dari segi peluang untuk belajar tu memang kecil, tapi saya sentiasa ada berniat untuk menyambung pelajaran. Walaupun saya sambung pelajaran, tapi saya tidak mikir lepas ni saya nak jadi tu, jadi ni, tak ada. Cuma saya nak menambah ilmu pengetahuan dia sambil saya nak menjadi contoh kepada anak saya. Walaupun ibu ni dah berumur, dah ada anak, tapi minat belajar tu masih ada. Tapi alhamdulillah masa tu mula-mula universiti diperkenalkan, saya adalah antara batch yang kedua untuk universiti. Tahun 2000 tak silap. Di situ saya menyambung pelajaran di universiti. Walaupun masa selepas sekolah, lepas STPM, peluang untuk belajar tu ada, tapi kekalangan keuangan pada keluarga yang susah. Dalam bidang apa tu sama OUM tu? Admin. Okey tu, boleh Datuk kongsi macam mana sebenarnya Datuk berminat untuk terlibat dalam politik? Politik ni satu yang subjektif sebenarnya. Apabila saya bekerja, saya membantu Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, saya rasa benda tu datang dengan sendirinya. Saya walaupun saya bekerja pentadbiran, tetapi saya kena ambil tahu semua daripada akar umbi. Contoh daripada cawangan, daripada bahagian. Lebih-lebih lagi bila bos saya dilantik sebagai beberapa menteri dalam beberapa kementerian, jadi saya kena meluaskan pengetahuan saya dalam politik untuk membantu beliau. Dengan tak secara langsung lah, kita macam saya kata tadi, kita kena tahu apa benda itu politik,
macam mana kita nak membantu masyarakat, rakyat melalui politik. Itulah mulanya. Dan sesungguhnya berapa kali saya kata, kalau tanya adakah cita-cita saya untuk menjadi adun ataupun exco, memang tidak pernah terlintas di fikiran saya. Jadi ini amanah Allah, jadi saya ambil tanggungjawab ni dan saya laksanakan. Cuma terima kasihlah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang kerana memberi kepercayaan begini besar kepada saya. Kalau dulu saya jaga bera, jaga kampung, tapi sekarang saya kena menjaga seluruh Pahang. Kebajikan ni bila orang tengok, okey kebajikan, tapi ini kalau contohnya exco kata pelaburan, dia akan bidang pelaburan sahaja. Saya ni exco kebajikan sekolah. Saya terpaksa bergabung dengan exco kebajikan. Kebajikan untuk orang asli, saya kena bergabung dengan exco orang asli. Contohnya macam itulah. Yelah Datuk, macam Datuk cakap tadi 18 tahun bukannya tempoh yang singkat untuk Datuk ikut macam tu dalam bidang politik. Jadi sedikit sebanyak itu sebenarnya menambah pengalaman Datuk untuk Datuk ada pada hari ini. Betul. Saya mula-mula saya melibatkan diri dalam bidang politik ataupun mula-mula saya bekerja lah dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Saya tidak memandang apa jawatan saya. Saya ada yang bertanya apa kerja saya, apa jawatan saya. Saya cakap saya tak kisah jawatan saya, janji kerja saya selesai. Dan yang paling banyak memang pada peringkat awal saya cuma berhadapan dengan suasana pejabat, tapi lama kelamaan saya kena berdepan dengan orang ramai. Bila berjumpa dengan Datuk Seri Sabri, kita dulu yang menghadap orang tu. Jadi kita kena mempersiapkan diri macam mana kita nak berhadapan dengan masyarakat. Masyarakat yang berbilang bangsa, berbilang kaum dan berbilang perangai. Jadi memang kena menuntut kesabaran tinggi. Okey Datuk, seperti yang kita sedia maklum, Datuk antara muka baru yang dilantik dalam barisan Exco Kerajaan Negeri Pahang kali ini kan. Jadi dilantik sebagai Exco Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang. Pertama kali apa rancangan Datuk yang pertamanya? Yalah, bila kita tengok pada portfolio tersebut, terima kasih lagi sekali kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang kerana memberi kepercayaan kepada saya lah. Yalah, bila kita kata kebajikan masyarakat, lepas tu tengah-tengahnya ada wanita. Jadi saya tengok wanita dalam barisan adun yang menang pada pilihan tersebut, pada pilihan yang ke-15, dan salah seorangnya adalah YB Teriang. Apabila kita mengadakan kerajaan campuran ni, jadi saya sebab wanita tu lah, mungkin disebabkan saya ni wanita dan saya juga ketua wanita UMNO bahagian Bera, dan berbekalkan pengalaman sebagai ketua penerangan wanita UMNO Negeri Pahang. Itulah saya rasa mungkin saya lah yang dilantik. Sebabnya ada yang berkata desas-desusnya sebab wanita 2 orang, pilihan tu tak ada. Tak ada banyak pilihan. Jadi mungkinlah. Jadi pertama kali bila Datuk dilantik untuk memegang portfolio tu, apa rancangan pertama yang Datuk terlintas kat fikiran Datuk? Okey, kita nampak itu kebajikan dan juga keprihatinan. Saya nampak yang pertama, saya nampak saya akan memberikan perhatian lebih kepada wanita khasnya. Tapi bila dah masuk lama kelamaan, bukan wanita sahaja, saya memang berat untuk membantu semua golongan di dalam negeri Pahang ni khasnya. Apa saja kebajikan, bantuan, saya akan cuba perkasakan. Dan terima kasih setakat ini Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang amat menitikkan tentang kebajikan semua peringkat masyarakat untuk negeri Pahang. Dan saya akan memberi sokongan yang padu kepada beliau. Okey, baiklah, kita berehat seketika dan jangan ke mana-mana. Setia bersama kami selepas ini. Tahukah anda pada 9 September baru-baru ini, Kerajaan Negeri Pahang telah bersetuju mewartakan sebahagian hutan sempadan berkelah Mukim Cenor di daerah Maran sebagai hutan Taman Negeri Lubuk Yu berkeluasan 14,679.28 hektar. Selain dari Taman Negeri Cameron Highlands, Taman Negeri Rompin dan Taman Negeri Tasik Chini, hutan Taman Negeri Lubuk Yu ini merupakan hutan taman negeri keempat di Negeri Pahang. Di samping itu, kawasan ini juga menjadi zon penampan selebar 1.5 km.
Kawasan ini turut diwartakan sebagai hutan tarahan air selaras dengan Akta Perhutanan Negara 1984. Hal ini sekaligus akan membatalkan semua kelulusan pembalakan di kawasan tersebut. Hutan Taman Negeri ini diletakkan di bawah Perbadanan Taman Negeri Pahang dan diuruskan oleh Jabatan Perhutanan Negeri Pahang. Dengan tertubuhnya Hutan Taman Negeri Lubuk U ini, secara tidak langsung Negeri Pahang mempunyai hutan taman negeri yang berstatus hutan simpan kekal yang berkeluasan 55,249.08 hektar. Jadi, marilah kita sama-sama melindungi dan menjaga kelestarian hutan kita yang berharga ini. Kembali bersiaran bersama dengan tetamu jemputan kita hari ini, Exco Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Sabariah Saidan. Okey Datuk, kita sambung semula perbincangan kita, borak kita sebentar tadi Datuk. Jadi boleh Datuk jelaskan secara ringkas portfolio Datuk yang Datuk pegang ni? Okey, terima kasih Ain ya. Sebenarnya daripada awal saya dilantik sebagai Exco Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga, saya nampak dari segi kebajikan ni kita kena bekerja dengan jiwa. Okey, saya selalu mengingatkan diri saya, kita kena bekerja dengan jiwa. Penampilan tak perlu sangat, tapi jiwa kita menjiwai. Kebajikan ni biasanya kita memang membantu orang susah, orang yang memerlukan. Sebab kalau kita tengok orang-orang yang berada, orang kaya, dia tidak sangat memerlukan kebajikan. Jadi kita kena meletakkan diri kita di tempat orang yang memerlukan itu. Okey, itu salah satunya lah. Dari segi wanita, kita ada juga unit wanita. Di dalam portfolio ni kita ada unit wanita, dan di dalam unit wanita tersebut bermacam-macam telah kita buat bagi membantu kebajikan wanita. Contohnya kita ada anggun niaga. Okey, anggun niaga ini adalah bantuan kepada ibu-ibu tunggal yang berniaga. Kita ada memberikan bantuan one off kepada mereka sebanyak 1,000. Okey, maksudnya kepada ibu tunggal yang nak memulakan perniagaan boleh datang kepada kita, dan kita ada temuduga dan kita akan memilih siapa yang benar-benar layak untuk mendapat bantuan ini. Dan ibu tunggal tersebut juga kita bagi bukanlah ibu tunggal yang kata ibu tunggal yang berada, tapi memang ibu tunggal di golongan B40. Okay. Kita bantu mereka untuk memulakan perniagaan. Jadi alhamdulillah setakat ini kita telah banyak mengeluarkan, maksud saya bukan mengeluarkan, kita telah menghasilkan ibu tunggal yang berjaya di dalam bidang perniagaan. Walaupun kecil-kecil, tapi mereka dah boleh menampung kehidupan mereka dan juga keluarga. Seterusnya kita ada selain itu kita juga Anggun Care. Anggun Care ni ada satu talian. Kita telah melantik seorang petugas. Dia ada satu telefon yang ada talian yang dah kita tentukan. Ini untuk seluruh negeri Pahang lah, wanita-wanita seluruh negeri Pahang. Maksud dia Anggun Care ni adalah sekiranya ada kalangan wanita yang bermasalah dan tak tahu nak mengadu di mana. Bermasalah tu daripada segi apa tu? Apa-apa sahaja. Okey, contohnya dia akan call talian tu, kita ada satu petugas yang akan tanya apa masalah dia. Contohnya masalah dengan memerlukan bantuan kebajikan. Contohnya salah satunya, contohnya keluarga susah. Okey, kita akan channelkan kepada kebajikan masyarakat. Okey, sekiranya ada masalah, sorry lah kalau kata masalah rumah tangga, tapi kita tak kenal dia orang siapa. Dia call, kita akan beritahu, okey boleh berjumpa dengan kita. Bukan penyelesaian masalah, tapi kita pemudah cara. Kita akan kata okey pergi ke pejabat sekian-sekian. Kalau ada masalah keuangan, kita akan cadangkan. Kalau ada pinjaman dengan bank-bank yang tertentu lah. Itu adalah Anggun Care. Dan juga untuk makluman semua, saya rasa ada yang belum mengetahuinya, di mana kita juga ada rumah untuk rumah yang kita namakan, dulu kita namakan perlindungan wanita, tetapi rumah tersebut tidak sesuai untuk dijadikan rumah perlindungan. Contohnya dulu kita macam ni, sekiranya ada wanita yang keluar pada rumah, yang kena dera ke, yang kena contohnya bergaduh ke dengan keluarga, lari daripada rumah, so dia tak ada tempat nak tinggal, kita boleh berhubung dengan kita dan kita akan letakkan mereka di situ sementara mendapat penyelesaian yang lebih baik. Tetapi rumah tersebut dia letak di Bukit Pelindung. Rumah tu yang milik wanita lah. Dan rumah tu tidak sesuai dijadikan tempat pelindungan sebab bomba kata tak sesuai.
Jadi rumah tersebut kita sekarang jadikan pusat aktiviti wanita. Contohnya sekiranya ada NGO atau orang setempat kata tak ada rumah untuk buat kelas agama, kelas memasak, nak baca Yasin, kita mengalu-alukan dan kita percuma saja. Dan kita juga ada yang menjaga rumah tersebut. Contohnya kalau hari ni ada kelas mengaji, dia akan siapkan tempat. Okey, tempat sesuai lah dengan Al-Qurannya, dengan surah Yasinnya, kita ada petugas. Kalau nak berhubung dengan perkara ni, boleh berhubung dengan unit wanita. Kiranya just contact unit wanita dan cakap kita nak gunakan rumah tu kita nak gunakan rumah ni. Tetapi buat masa ni kita ada sedikit penambahbaikan rumah tersebut. Mungkin rasanya dalam sesebulan ni kita masih terguna dan mungkin selepas bulan 9. Sebab baru ni, sebab kan kita lama tinggal selepas COVID dulu, so kita ada baik pulih rumah tersebut lah. Okey, Datuk boleh kongsikan tak setakat ni apa yang menjadi perhatian dan keutamaan Datuk daripada untuk portfolio Datuk? Okey, kalau ikutkan semua utama sebenarnya. Tapi itulah kebajikan tu lah. Sebab saya sentiasa kata dengan orang-orang yang jumpa dengan saya kata, jangan malu dan jangan segan kalau ada apa-apa masalah, apa perlukan bantuan, insya-Allah. Sebab setakat ini apa yang bantuan yang diperlukan oleh mereka kepada siapa yang memerlukan, kalau saya tidak mampu, saya akan panjangkan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Dan setakat ini kalau tak banyak sikit, tak cepat lambat, insya-Allah akan dapat. Saya tidak meletakkan mana-mana keutamaan. Semua pada saya penting dan semua utama. Jangan malu, walaupun kadang tu masalah tu kecil, pada kita kecil, pada dia orang besar. Kita tak boleh meletakkan saya nak utamakan tu, nak utamakan dia ni. Kalau dia kata masalah anak dia, mungkin pada kata alah benda tu kecil, tapi pada dia besar. Jadi kita tak boleh pilih lah, kita utamakan tu dulu, utamakan ni, tak boleh. Saya tak meletakkan mana-mana keutamaan. Semua sama dan semua penting dan semua utama. Okey Datuk, jadinya Datuk boleh kongsi pelan jangka masa pendek Datuk berkenaan dengan portfolio ni dan juga pelan jangka masa panjang Datuk. Okey, terima kasih hari ni banyak sangat ngomong rahsia orang. Okey, tapi saya suka berkongsi sebenarnya. Untuk jangka masa pendek, saya lebih mementingkan kebajikan ibu. Okey, sekiranya ibu tu yelah, contoh dalam rumah tangga, bukan dia tak apa sebab kita wanita kan. Ayah tu soal lain. Ibu ni yang menjaga rumah tangga, menjaga anak-anak. Sekiranya ibu tu happy, gembira, bahagia, anak-anak juga keluarga akan sentiasa ceria. Maksudnya kita pastikan ibu tu dulu senang, ibu tu dulu gembira dan ibu tu juga bahagia. Jadi dia tak stres. Contoh saya lah, saya cakap saya kerja letih tak apa, tapi jangan stres. Dan saya minta semua yang wanita di luar sana kena macam itu. Letih tak apa, tapi jangan stres. Jadi Datuk, kalau yang untuk mungkin ada apa-apa yang perlu disalurkan untuk menghappykan golongan ibu dekat Pahang ni, atau macam mana dari segi kerajaan negeri? Okey, sebenarnya setakat ini saya nampak kita macam cakap tadi, kita tak boleh pilih mana yang utama. Mana yang kita nampak perlu, kita dahulukan. Okey, jadinya ada ibu-ibu yang wanita-wanita. Yalah, saya fokus kepada wanita, sebab wanita yang banyak mengadu dengan saya. Nak berniaga tapi tak ada modal. Belia pun ada, belia pun kita nampak belia ni kita kena jaga betul-betul. Sebab belia ni akan menjadi orang dewasa. Kita kena bentuk daripada sekarang. Okey. Contohnya kalau belia, macam tadi lah, kalau bukan wanita saya nak berniaga, belia saya lebih suka dia berniaga daripada awal. Dia boleh, kata orang tu, try and error. Kalau tak betul, dia boleh buat semula. Masa masih banyak. Jangan bila dah, kata orang dah umur lebih 40 baru nak mula. Saya takut bila berlaku kesilapan, nak membetulkan semula tu mungkin payah sebab daripada segi usia, daripada segi masa. Jadi lebih baik buat daripada sekarang, buat daripada mula. Ya? Daripada mula dan yelah, mula kecil lepas tu besar. Tak ada orang yang tua besar. Saya lebih suka benda macam tu. Kepada saya nak menjeru pada anak muda tadi, kepada wanita-wanita, sebab anak muda pun yang belia, yang tengok lepas sekolah mana yang tak boleh pergi nyambung pelajaran, nak berniaga kecil-kecilan, nak kahwin, tapi masalah bukan nak tanggung kahwin, tidak, tetapi sekiranya dah kahwin, apa benda nak buat? Kita boleh bantu benda kecil-kecil.
Sekurang untuk menampung Ya. kehidupan. Dan sekarang untuk makluman Ain ya, saya dah menghantar beberapa belia, contohnya pergi yang kadang tu bukan akademik ni kurang, mungkin tak ada rezeki nak belajar. Contoh saya lah. Kita bukan tak ada peluang nak melanjutkan pelajaran, tapi dengan kekangan keluarga. Saya pada yang berminat, saya hantar diorang kursus pembenihan ikan. Maksudnya kita tanggung seorang diorang, bila balik dia boleh mengajar orang kampung, kawan-kawan dia yang berminat. Kan sekarang kita tengok ikan patin. Yang saya hantar baru ni adalah pembenihan ikan keli. Itu lebih menguntungkan daripada nak ambil benih-benih ya, kepada belia-belia yang nak menceburkan diri dalam bidang penternakan ikan. Dari mula-mula dah beli, lepas tu kalau dia buat sendiri ada lebih menguntungkan. Mungkin orang nampak benda tu kecil, tapi tu impact dia adalah besar. Kiranya itu dibekalkan benih-benih ikan mereka. Macam ni, saya hantar dia pergi keluar, contohnya ke Selangor, dia belajar. Maksudnya dengan ilmu dia ada tu, dia boleh buat sendiri pula. Dia boleh pula jual benih-benih ikan tu keluar. Itu maksudnya. Kiranya itu dilengkapi dengan sekali dengan kolam dengan apalah untuk letakkan ikan. Ya, kita ada tempat. Sekarang ni kita pun dah ada tempat pembenihan ikan kepada belia-belia di sana, walaupun tak belia ke, kalau rasa berminat boleh datang ke pejabat dengguai, kita boleh cari satu masa yang sesuai. Kadang tu saya bukan mengikut masa kita ikut masa dia orang. Kita dah berada di hujan. Okey Datuk, boleh Datuk kongsikan bersama kami daripada segi kehidupan Datuk lah, apa perancangan Datuk daripada segi karier Datuk, perjalanan kehidupan Datuk? Yalah, kita ni sebenarnya kalau saya umur saya pun dah lanjut, saya tidaklah berniat untuk berpolitik kata orang tu seumur hidup, tapi amanah dan tanggungjawab kita tak tahu setakat mana Allah amanahkan kepada kita. Jadi sebelum saya mengundurkan diri bidang saya sekarang ni, kalau boleh saya nak tengok saya meninggalkan satu bukan legacy, saya nak meninggalkan sesuatu yang boleh kenal lah. Maksud ini hasil daripada saya dari segi kebajikan lah. Contohnya sekarang ni saya, kalau Ain perasan lah, dekat Bera ni PPDK di kawasan kampung tradisional tak ada, dan juga Pawai tak ada. Saya dah bincang dengan pihak kebajikan masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat, sekali saya nak menubuhkan satu Pawai dan juga satu PPDK at least di kampung tradisional. So kita tahu PPDK dengan Pawai sebelum ni ada dekat kawasan bandar, kebanyakan bandar pekan-pekan. Juga Feda. Sebab saya tengok anak-anak yang kurang upaya di kawasan kampung tradisional terpaksa mak ayah diorang hantar ke Feda. Sebenarnya jauh. Jadi yang kurang upaya tu pun kita tahu masalah dia nak angkat dia masuk kereta. Jadi memang itu memberikan kesan lah. Mungkin orang cakap benda ni kecil, daripada saya benda ni besar, membantu mereka. Sebab kita yang tak ada anak orang kurang upaya ni, kita tak tahu macam mana susah payah ibu bapa diorang untuk menjaga diorang, nak berikan pendidikan terbaik sesuai dengan tahap kemampuan anak-anak tersebut. Untuk orang tua macam tu juga, sebab ada kes anak pergi kerja, mak tak ada siapa jaga di rumah, ada yang jatuh bilik air lah, nak makan susah. Jadi dengan adanya Pawai ni, anak-anak boleh bawa mak ayah tinggal di Pawai tu, balik kerja ambil. Kalau dulu mak kita kerja letak kita masa baby, sekarang kita pula kita pergi kerja letak mak kita di situ, ada aktiviti-aktiviti yang sihat, mengaji lah, berkawan lah dengan orang yang sama kan. Jadi itu pada saya nak percepatkan lah. InsyaAllah. Aduan yang Datuk terima ke apa sampai mencetuskan idea untuk Datuk buat? Bukan aduan, pemerhatian. Bila kita pergi, sini tak ada PPDK, sini tak ada Pawai, kita tengok kejadian-kejadian saya kata tadi lah, ada mana mak ayah, ibu ayah yang tua yang tinggal di rumah, anak-anak pergi kerja, ada yang jatuh bilik air, ada yang kita tak nak benda-benda macam tu terjadi. Sebab saya sebenarnya untuk makluman Ain dan semua ya, sepanjang saya bekerja dengan Datuk Seri sebab saya Bibi Yaakob, inilah kerja saya. Pergi masuk kawasan,
Kalau ada orang sakit, hantar katil, hantar kursi roda, pergi menjengah kematian. Jadi benda tu sebenarnya selarilah dengan esko yang telah diamanahkan Bukan kepada perkara saya. luar biasa Bukan lah, perkara betul-betul. luar biasa dan Perkara baru bukan lah. perkara baru pada saya. So, Okey. politik ni sebenarnya interaksi kita dengan orang. Orang politik ni senyum pun dianggap kerja. Kita itu kata kita kena menjiwai. Jangan kata aku kena senyum sebab aku kerja. Tak, memang kita kena benda tu semula jadi lah. Okey, terima kasih Datuk di atas kesudian Datuk meluangkan masa bersama kami pada episod kali ini di rancangan Borak Sekejap. Baiklah, setakat itu perkongsian kita pada hari ini dalam rancangan Borak Sekejap. Teruskan bersama kami di Pahang Media untuk mengikuti perkembangan dan maklumat terkini di negeri Pahang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.